Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat tahun baru, selamat yang lain. Ya, Ustaz selamat dah sini. Jadi pada pagi ini yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan saya nak mengucapkan tahniah kepada semua yang hadir di awal pagi, termasuk di Royal Box pun ada yang duduk. Nandakan yang majlis kita ni penuh seperti majlis convocation. Satu tepukan tahniah kepada. Yang di Kuala Lumpur saya tak tahu, tapi saya difahamkan penuh sesak. Nampak duduk berhimpit-himpit di dalam kaca, bukan kaca, layar yang kita saksikan di sana. Jadi tahniah juga kepada staf UTM di Kuala Lumpur yang ceria, dan kita berharap inilah semangat yang nak kita bina pada awal tahun 2011. Dan kita juga mengucapkan tahniah sebab bermula daripada tahun lepas kita telah melibatkan pasangan kepada staf UTM untuk menghadiri majlis-majlis penting UTM, bagi membolehkan kita faham apa yang kita nak buat di UTM. Ya, ramai sangat penyokong. Jadi pada hari ini saya akan bercakap tentang satu topik yang sangat penting, iaitu menjana minda kreatif dan inovatif. Dan kepada semua staf kita telah bekalkan satu buku yang hadir sahaja. Buku ini tuan-tuan harus saya ingatkan, berharga RM6, ya, mahal RM6 sebab menggunakan wang universiti, dan dibagi kepada orang yang hadir saja. Mereka yang tidak hadir kena beli, ya, sebab kita bagi cendera hati kepada mereka yang hadir. Kita ada 105 halaman, 22 jadual, 6 rajah. Dan ketika menyediakan buku ini, saya dibantu lebih daripada 20 orang. Dan saya mengucapkan tahniah, nama mereka ada dalam buku itu dan ada juga yang tak tersebut. Ya. Satu tepukan gemuruh pada mereka. Saya mengucapkan tahniah kerana ketika menyediakan buku ini, ketika cuti. Waktu bercuti, dan sebahagian besar daripada kita menghabiskan masa dengan keluarga, tetapi orang yang terlibat dengan penyediaan buku ini menyediakan jadual. Dan tuan-tuan biasa yang bekerja dengan saya, kalau I'm very meticulous, satu jadual itu kena jalurnya berapa, dia punya row-nya berapa, I'm very meticulous on that. So, banyaklah buat pembaikan dan seumpamanya. Saya telah menyediakan waktu bercuti saya selama 7 hari, termasuk penyuntingan untuk menyiapkan buku ini. Dan orang tanya, kenapa singkat sangat 7 hari? Kalaulah 10 hari, buku ini jadi 150. Ya. Kalau dah 2 minggu, jadi 200 halaman. Jadi tak terbaca oleh orang nanti. Jadi sebab itulah kita limitkan kepada 7 hari. Dan kita siapkan buku ini. Dan dalam buku ini ada panduan, strategi, perancangan, kerangka dasar tentang UTM. Kemana kita nak pergi? Biasa orang apabila menjadi pemimpin, orang akan tanya dia, you nak bawa kita ke mana ni? Where is our direction? Where is UTM leading to be? Ya, so dalam buku tu, kalau baca ketiga-tiga buku itu, tahun 2009, 2010 dan 2011, insya-Allah tuan-tuan akan tahu ke mana kita dan what is our standing insya-Allah within 10 years time from now, ya. Kandungan juga ada pencapaian yang lalu sehinggalah kerangka sampai 2025. Dan buku ini kalau yang tak hadir pada hari ini ataupun mahasiswa kita, sebab kita tak boleh bagi kepada semua orang, boleh muat turun melalui internet. Slide ini pun ada dan PDF teks pun ada. Jadi bukan wajib beli. Siapa yang tak nak beli, pergi muat turun. Kenapa saya suruh beli? Sebab duit daripada keuntungan pembelian itu semua akan kita masukkan ke dalam tabung endowment. Ya? Jadi siapa yang tak hadir pada hari ini, tuan-tuan ada peluang untuk memberi sumbangan kepada tabung endowment. Itu saja. Okey, ada 5 perkara yang saya nak sebut pada hari ini. Pertama sekali, apakah pengajaran kita yang telah kita lalui pada tahun 2010? Biasa kita apabila berjalan jauh, kita melepasi 1 tahun, kita akan reflect what we have done, what lesson learned from the previous years. That's very important. Kita tak nak buat kesalahan yang sama
buat perkara-perkara yang sama, yang kurang impaknya. Kita nak maju ke depan. Orang yang sentiasa maju biasanya belajar daripada kelemahan yang lalu. Dia tidak segan. Saya lemah dulu, saya tak boleh buat ini dan tak boleh buat itu. Yeah, we declare that. Jangan cari alasan. Kalau cari alasan, semua orang ada alasan. Jadi kita cara move forward, macam mana kita nak maju ke depan. That's very important. Nombor 2, kita akan cerita tentang tema tahun ini, iaitu Inspiring Creative and Innovative Minds. Yang ketiga, kita tengok apakah 5 strategi trust kita tahun ini. Sebab setiap tahun kita tetapkan apakah strategi trust. Dan yang keempat, kita nak cerita tentang keutamaan. What is the highlights of this year? And kita juga nak bincang tentang satu pendekatan baru yang telah kita buat, yang sama-sama telah kita bincangkan lebih pada 100 orang pegawai kanan universiti, termasuk pegawai bukan akademik, tentang penjenamaan baru KPIs daripada Key Performance Indicator kepada Key Amal Indicators. Ya. Kenapa kita buat itu dan seumpamanya. Okay, let's start with the first one. So, 2010 passed, and I think we have to be grateful to ourselves. Kita harus senyum, kita harus lebih banyak berterima kasih dan bersyukur, dan satu tepukan gemuruh kepada kita. Sekali lagi, ini melibatkan mahasiswa, melibatkan staff dan melibatkan alumni. Dan sejak pada tahun lepas, kalau tuan-tuan terlupa, saya nak ingatkan balik, apabila kita menyebut tentang perkataan warga UTM, maknanya staff akademik, staff bukan akademik, mahasiswa dan alumni. 4, ya. Bukan warga UTM itu hanya orang yang mendapat gaji daripada UTM, tidak. Warga UTM ialah staf akademik, bukan akademik, alumni dan mahasiswa. Kalaulah satu daripada 4 kelompok ini buat kebaikan, UTM akan dapat kebaikannya, akan dapat reputasinya. Kalau satu daripada kelompok ini ada masalah, UTM juga ada masalah. Ya, biasanya orang akan sebut, orang ni umur berapa tahun dan belajar di universiti mana, kerja apa sekarang. Kalaulah kebaikan, UTM dapat kebaikan. Kalaulah yang terpalit dengan perkara-perkara tak baik, UTM akan dapat nama. So itulah tuan-tuan, kita mesti jaga bukan saja student, our students in campus while they are studying, but we need to look after our alumni. So we need our alumni to be handsomely rated as well. Yeah? Okay. Ada masalah. Siapa boleh tolong saya? Saya kata tadi. Kena cek dulu. Okey, pendaftar lah sebutkan, jadi saya tak boleh pergilah perkara ni. Ini perkara yang telah kita buat tahun lepas dan saya rasa ini satu kejayaan besar sebab susah nak buat perkara-perkara ni. Okey, pada tahun lepas kita telah menetapkan 5 strategi. Pertama sekali tentang ranking, mahasiswa, penjenamaan, penerbitan dan keuangan universiti. Kita pergi satu persatu. Ranking sebagaimana halaman 26 kalau tuan-tuan tengok, kita mengambil pendekatan ranking sebagai kaedah paling mudah dari segi penjenamaan dan pemasaran. Itu polisi kita. Kalau orang tanya, UTM setuju tak setuju dengan ranking QS, World University Ranking, Time Higher Education World University Ranking, Webometric lah, macam-macam lagi benda, tak telarat kita nak ikut satu persatu. Kita kata kita bersetuju sebab kita itu adalah penjenamaan dan pemasaran. Kalaulah universiti kita ni tak termasuk dalam the top 500 university under QS, orang tak nampak kita ada quality. Therefore, we have to appear. We have to be persistently appear and improving from time to time. That is our stand. Dan dia bukan jadi matlamat. Bukan kerana matlamat kita tahun ni nak jadi top 200, bukan. Tak boleh jadi matlamat. Sebab banyak perkara yang berada dalam ranking itu kadang-kadang susah untuk kita monitor. Dan kalau kita improve, bukan hanya kita improve, orang lain pun improve.
Ya, so it's very difficult and very liquid. Yang ketiga, kita nak impactful presence. Menggunakan ranking itu, kita nak berkawan dengan orang yang lebih baik daripada kita. Dan yang keempat ialah prosedur penanda aras tidak rasmi kepada universiti. So this is very important. Dalam QAS tahun lepas, kita telah jatuh beberapa tangga kepada 365. Dalam Webometric, kita telah meningkat. Kita tengok Webometric kita pada tahun lepas, UTM ranking di Malaysia ialah nombor 2 pada Januari, tetapi kita telah naik nombor 3 pada Januari dan Julai kita telah naik nombor 2. Dan insya-Allah pada Januari ini, saya fikir minggu ketiga atau minggu keempat akan diumumkan balik tentang ranking yang baru. Lain-lain universiti di Malaysia semua di bawah kita. Kita hanya competing with University Science Malaysia. It shows that from Webometric perspective, we are highly rated in the country. Kita tengok tentang mahasiswa. Kalau kita lihat mahasiswa kita mempunyai strategi. Strategi kita ialah differentiation and high quality undergraduates. Itu kita letakkan keutamaan. Kita tidak sebut high quality postgraduate. Kenapa? Sebab kita expanding. Kita daripada 5,000 kepada 10,000. Itu cara kita. Dan kita tidak terlalu berkira. Bagi kita, orang yang telah lulus with good degrees at undergraduate level, they are good materials for postgraduate. Itu adalah asas kita. Kita tak mahu menjadi seperti universiti di Amerika Syarikat. Kalau kita nak belajar di universiti, katalah mana-mana sebahagian besar daripada Ivy League University di Amerika Syarikat, kita kena ada TOEFL 700. Kemudian kita kena ambil GRE. Kita kena ambil lagi comprehensive exams. Barulah boleh menjadi student PhD. Kalau kita buat macam tu tuan-tuan, jumlah student PhD kita tak akan lebih daripada 2,000 sebagaimana telah kita capai minggu lepas. Tahun lepas. Ya? That is our strategy. And this is also important. Kita telah adakan program Global Outreach, and this is one of the flagship program for UTM, dan ucap tahniah kepada semua yang terlibat. Satu tepukan gemuruh. Banyak orang datang ke UTM sebab anaknya nak dihantar ikut program GOP. Ada kawan saya daripada universiti lain, universiti yang ternama jugalah tapi betul sikitlah, ya. Dia kata boleh tak tumpang anak dia ikut GOP UTM? Saya kata tak boleh, ini khas dedicated untuk student dan staff UTM sahaja. Kalau enggak, tukar universiti. So dia pun tengah fikirlah ni sama ada nak tukar masuk UTM. Sebab anak dia nak keluar negeri. Sebab dia belajar di luar negeri, dia tahu kepentingan kita untuk keluar negeri. Bagi mereka yang tak pernah pergi GOP, bagi mereka tak perlu ada pasport. Dan tak perlu fikir luar daripada Malaysia. Dunia dia ialah di antara Johor Bahru, Kuala Lumpur dan Pekan. Kalau Pekan lah, Pekan ni banyak Pekan, bukan Pekan di Kuantan saja. Pekan Masjid Tanah, Kuala Pilah, itulah dunia dia. Kalau dia kata saya nak bercuti, maknanya sama ada dia pergi Kuala Lumpur tengok pakcik dia, ataupun balik kampung tengok lembu dia. Dekat Kuala Pilah. Tapi sekarang student UTM berbeza. Dan ini bukan saya yang observe ialah kawan-kawan saya. Ya, bila mereka jumpa satu kelompok student, bawa backpack 10 kilo dekat KLIA, tanya ni student mana ni? UTM. Nak pergi mana? Saya nak pergi ke London. Wow. Ya. Nak pergi mana? Saya nak pergi ke Saudi Arabia. Nak pergi mana? Saya nak pergi. That is the image yang kita ada sekarang ni. Ya, bukan lagi bawa backpack, saya nak balik kampung. Bolehlah balik kampung, nanti kata saya tak balik kampung pula. Pergilah balik kampung selalu, setiap minggu pun boleh balik. Tapi balik kampung tu tak payah pakai pasport.